Kesilapan besar dalam masyarakat ialah apabila takut bahawa semakin kuat fahaman dan amalan agama individu, semakin berbahaya mereka kepada agama lain. Kerana sebetulnya, orang yang kuat agama akan membahagiakan semua dan menghormati agama orang lain. Islam agama rasmi, manakala agama lain, Hindu, Buddha, Kristian dan Sikh bebas diamalkan tertakluk dalam perlembagaan. Isu berkaitan konflik agama memang wujud, namun ia masih terkawal. Kebanyakan punca konflik apabila menyentuh perbezaan dan sensitiviti. Pengurusan konflik perlu dijayakan oleh pihak berkuasa. Ia bersifat kesan jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara agama adalah satu keperluan demi perpaduan negara. Kedudukan dan hala tuju hubungan antara agama di Malaysia boleh diurus dengan gagasan satu Malaysia. Pelbagai definisi agama dikemukakan oleh para intelektual. Bahkan Wilfred Sismich 1962 menyatakan betapa sukarnya mentakrifkan agama secara tepat. Agama dari segi bahasa yang bererti mengikat, maksudnya agama adalah ketentuan hidup manusia berdasarkan satu ikatan antara alam rohani dengan alam gaib yang berkuasa terhadap dirinya dan dunia yang diketahuinya, dan juga terhadap siapa yang ia rela memperhambakan dirinya. Agama bolehlah ditarifkan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan yang dianggap suci ini membawa kepada rasa tunduk manusia kepadanya dan manusia mencintainya, mempercayainya dan meminta perlindungan daripadanya. Sarjana klasik dan ahli antropologi yang tersohor, E.B. Tylor 1903 mentakrifkan agama sebagai kepercayaan kepada makhluk halus. Sementara Durkheim 1915 pula berpendapat agama sebagai satu sistem kepercayaan dan amalan yang bersepadu berhubung dengan benda-benda suci. Dari perspektif antropologi, agama merupakan set peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan kuasa gaib, khususnya dengan Tuhan. Agama juga merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut dan amalan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam mentafsirkan dan memberi respon terhadap apa-apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Secara ringkasnya, agama boleh dilihat dari dua sudut, iaitu substantif dan functional. Sudut yang pertama melihat agama dari segi bentuk dan amalannya, manakala sudut fungsional ialah melihat agama dari sudut fungsi dan tujuan kewujudan agama tersebut. Agama tersohor di Malaysia ialah Islam, Buddha, Hindu dan Kristian, manakala kepercayaan beragama ialah Theisma, Confucius dan Animisme. Kepercayaan berbudaya pula ialah petua, pantang larang, nilai, norma, morals dan filsafat. Penanda jati diri rakyat Malaysia ialah agama. Justru itu menyebabkan Malaysia memperuntukkan prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Isu agama perlu ditangani dengan bijak. Dalam perlembagaan, turut memperuntukkan perkara 3 ceraian 1 menegaskan bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Agama-agama lain bebas diamalkan. Tidak boleh menyebarkan agama lain dalam kalangan orang Islam. Manakala ajaran Islam pula tidak menjadi paksaan kepada penganut agama lain. Perkara tersebut selaras dengan prinsip tiada paksaan dalam agama Islam. Asas kepada hubungan dalam Islam boleh dipandu berdasarkan firman Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra, kenal mengenali antara satu sama lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuannya, keadaan dan amalan kamu. Isu berkaitan konflik agama secara angkanya tidak dapat dinyatakan disebabkan tiada data tepat.
Namun penulis berpandangan ianya banyak dalam bentuk fakta kes tetapi sedikit dalam konteks memberi impak besar dan berbahaya kepada keselamatan negara. Perkembangan hubungan masyarakat Malaysia amnya dapat digambarkan melalui rentasan perkembangan sejarah di bawah. Merujuk kepada nota pengajian hubungan etnik bahawa 5 sebab perbezaan utama mengapa manusia berperang: agama, ideologi, falsafah hidup, warna kulit, bahasa dan perbezaan budaya. Di Malaysia berlaku banyak provokasi negatif seperti bom jengka, Arab Spring, teori domino, api dalam sekam dan lain-lain. Antara faktor pencetus isu-isu konflik masyarakat ialah ekonomi, sosial dan politik, salah faham agama. Turut perlu diambil pencetus konflik beragama dalam era ini ialah bahaya penyimpangan dan penyalahgunaan teknologi komunikasi. Di bawah ini adalah beberapa contoh yang boleh diambil iktibar. Gambar 1. Mayat-mayat mangsa korban gempa besar di Yidugo, wilayah Yulshul, Tibet pada 14 April 2010. Fakta liar dikatakan Muslim Rohingya yang dibunuh Sami Buddha. Gambar 2. Para demonstrasi Muslim yang ditangkap dan sedang disuruh bertiarap oleh tentera ketika terjadinya kerusuhan di Patani, Thailand pada Oktober 2004. Fakta liar ditulis bahawa ada pembunuhan terhadap Muslim Rohingya oleh Sami Buddha, lebih dari 1,000 terbunuh. Agama merupakan satu institusi yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Perkongsian harmoni, nilai-nilai agama Islam dan nilai agama lain di Malaysia mempunyai banyak persamaan dari segi nilai-nilai sejagat yang diterima dan diamalkan. Syamsul Amri 2007. Rakyat Malaysia perlu mengambil kira rukun negara yang memperuntukkan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Kerana ia mensejahterakan hidup. Agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia, Islam, Kristian, Hindu, Sikh, Budaisme, Taoisme, Confucian dan tradisional atau animisme atau paganisme. Agama di Malaysia secara asasnya memenuhi keperluan pemerintahan, kesenian, kewujudan tamadun, sumber nilai moral, pendorong dan pengesahan program pembangunan, penyatuan, semangat, kebangsaan dan perpaduan nasional. Cara-cara menangani isu sensitiviti di dalam kalangan masyarakat di Malaysia: memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi agama, menjadikan aktiviti sukan sebagai ejen pengerat hubungan antara agama lain, perkahwinan campur, bersifat setia dan cinta akan negara.